Kami buat frozen. Dia jual online kan. So sebenarnya ada saya lah, selagi ada manusia, selagi itu ada masalah. Bila manusia ada masalah, dekat situlah ada peluang. Bila ada peluang, dekat situlah ada uang. So tak kisahlah PKP ke tak PKP ke, selagi ada manusia, selagi itu ada masalah. Bila manusia itu ada masalah, kita kena bantu dia lah, selesaikan masalah. Dia duduk rumah, dia lapar, dia tak boleh nak pergi beli barang apa semua. So kita tolong hantarkan barang kat dia. Alright, okay. Boleh dapat something tak? Alright, thank you. Baiklah, kita teruskan dengan Encik Zikri Hakim Musa. Okey, saya dapat soalan tadi perbezaan industri sebelum PKP dan selepas PKP, betul? Okey, sebelum industri selepas PKP, sebenarnya perbezaan itu tak terlalu banyak. Kalau dari sudut pengalaman sebelum PKP dan semasa PKP dan selepas PKP, apa yang saya buat adalah cara mengatur kewangan syarikat. Bagi saya itu penting untuk survive. Sebab saya syarikat tak besar, kecil je, tapi nak kena atur juga pada segi perbelanjaan syarikat, mana diberi keutamaan, mana yang lebih dulu. Sebab kita tahu lepas PKP kita nak buka balik, kita bukan nak stand down, kita nak buka balik industri pelancongan kita. Jadi kita kena atur kewangan daripada A sampai Z. Tak apa, aku cantum makan Maggi tak apa. Betul, itu prinsip saya. Dalam hati saya, aku tak apa, aku cantum makan Maggi tak apa. Yang penting lepas tu boleh survive. Okay, lepas tu. Tapi dalam masa PKP, sebelum PKP kita dah baca graf apa yang akan jadi. Okay, kita dah buat satu graf, ekonomi akan down, industri pelancongan pun akan down. Okay, dan semasa PKP kita start buat marketing. Semasa ni PKP, saya dengan tim dah start buat marketing. Dekat situ yang paling penting. Sebab orang 24 hours di rumah, dia tak boleh keluar, dia tak habis main Facebook, main handphone. Betul-betul. Jadi kita saya sebagai tim saya, kerja saya buat marketing. Tak kisah marketing team building, marketing hotel, marketing function hall, apa yang kita ada, produk yang kita ada, kita buat marketing. Kat situ orang boleh tengok. Mungkin hari ni dari sudut guest ataupun customer mungkin tak datang pada hari PKP tersebut. Okay? Tapi selepas PKP dia mungkin betul? Betul tak? Okay, itu yang saya buat. Marketing nanti tak kisah 3 bulan. Tapi pada masa 3 bulan bagaimana saya nak mencari income waktu PKP. Tak segi penting juga. Macam tadi setuju kan Tuan Wahid cakap tadi. Saya sebenarnya bila dalam satu PKP income tak ada, tapi kita kena create something, be creative untuk dapat duit untuk survive. Kalau tak boleh survive. Jangan bercerita ulat dalam batu boleh hidup. Ulat makan batu, makan tanah. Kita manusia tak makan tanah dengan batu. So kita kena survive. Betul tak? Jadi macam mana kita survive? Okey, kat sini platform dia. Saya setuju dengan Tuan Wahid sekali lagi berkenaan dengan bila Allah tutup pintu satu. Bukan tutup, dia hanya holdkan sebentar pintu rezeki yang sedia ada. Dia kemudian dibuka peluang yang ada lain ada. Okey? Sebab tu dalam industri pelancongan jangan terlalu fokus 100%. Aku nak jadi sebagai hospitality, hotelier. Betul. Aku nak kerja dekat Renaissance, aku nak kerja kat JW Marriott. Tak boleh macam tu. Seriously, anda kena kreatif. Keluar daripada zone yang aku nak menjadi seorang F&B manager, aku nak menjadi seorang ni. Sebenarnya industri pelancongan sangat besar. Sangat besar. Okay? Ada kalanya anda duduk dalam F&B, anda tak ada passion, walaupun anda rasa anda bercita-cita menjadi F&B manager. Okay? Tapi anda belum dapat passion. Bila anda bekerja dalam F&B manager, passion anda sampai. Minat anda dalam F&B takkan ada. Betul. Tapi minat anda dalam bidang ekoturism mungkin ada. Betul. Minat anda dalam bidang penyediaan perkhidmatan untuk pelancong luar negara seperti sejak hari, mungkin ada kat situ. Betul tak? Jadi saya memikirkan pada waktu COVID tersebut, PKP tersebut, saya memikirkan platform untuk saya gain income. So macam mana? Apa yang saya buat? Satu,
marketing. Tapi marketing bukan saya dapat income pada hari itu. Future, selepas habis COVID pandemic, saya dapat impact dia besar. Okay. Dan masa waktu PKP, saya adalah salah seorang, sebab family saya ni adalah pembekas stevia care. Jadi saya beli juru jual stevia. Saya buat marketing, jual dekat dalam Shopee, di stevia care, stevia makanan pemanis gula. Okay, saya jual. Jadi saya boleh survive. Saya sendiri boleh survive. Company staff dah tentu dah ada dia punya, saya memang dah standby duit untuk company. Tapi saya punya gaji tak ada. Tapi jadi saya nak survive. Macam kata tadi, saya kena fikirkan plan lain. Betul tak? Saya kena menjual, menjadi juru jual stevia. Sampai hari ni saya menjadi jual stevia. Tapi saya tak adalah. Tapi macam saya kata tadi, saya fokus pada pelancongan. Stevia ini adalah kita punya income untuk waktu-waktu tersepit kita. Kalau tiba-tiba stevia naik, okey lah, jadi first income. At least be creative. Okey, selepas sampai PKP, yang ni yang ada impact paling besar. Bila saya buat marketing tentang bisnes saya semasa PKP, impact yang saya dapat hari ni, di tempat saya setiap hujung minggu full. Tempat saya penginapan full. Tak ada kosong. Setiap hari Jumaat dan Sabtu, Ahad. Okay, 2 hari betul-betul ni full. Jadi secara tak langsung, impact waktu saya dalam COVID tadi, pandemik tadi, PKP tadi, saya dapat pada hari ini. Saya dapat merasa hari ini. Sebab hari ini bila terlalu lama orang, terutamanya rakyat, orang ramai duduk kurung kat rumah, okay, dia nak keluar, dia nak pergi cuti. Jadi impact dapat kat saya. Saya dapat peluang seru. Walaupun kita tak dapat 100% macam sebelum ini, macam sebelum PKP ni, tetapi sekurang-kurangnya dia boleh membantu dari segi sudut marketing. Saya punya tempat marketing tak susah saya nak buat. Sebab tempat saya ni agak unik, tidur dalam gelung. Betul. Kalau ada time kat situ, kalau ada Facebook Mango Spark Polisen, anda boleh tengok. Dia konsep dia lebih dalam gelung. Ada gelung, ada backpackers. Jadi saya tak susah untuk marketing. Sebab kebanyakan orang-orang muda hari ni, dia suka pada benda yang pelik, unik. Betul? Dan suka pada ambil gambar, letak dalam Instagram. Jadi tempat saya tu memang cun-cun lah untuk buat marketing. Ambil gambar, walaupun tak tidur dalam gelung, dia ambil gambar. Gelung, walaupun tidur dalam gelung. Betul? Tapi penginapan yang selesa pun ada juga. Okay? Itu antara yang kita rasa yang apa yang saya buat sebelum, semasa PKP dan selepas PKP. Dan hari ini saya masih lagi teruskan kejayaan saya sebagai seorang pengurus fasilitis pelancongan satu, dan table deed, dan juga menjadi seorang stevia, penjual stevia, penjual stevia secara online. Jadi anda sebagai pelancongan, dalam bidang pelancongan, sebagai student dalam pelancongan, jangan terlalu fokus pada satu benda saja. Maksud saya, jangan fokus pada aku nak jadi F&B manager, aku nak jadi HR manager dalam bidang hospitality, aku nak jadi, no, tak boleh. Bukan tak boleh. Anda dah ada misi besar macam tu, fokus satu tu. Kemudian ambil peluang kedua. Kalau ada contoh khusus-khusus dalam bidang ekopelancongan, pergi. Sebab anda tak tahu ke mana kehidupan anda lepas ni. Betul tak? Mungkin anda minat, aku minat hutan lah. Hutan pelancongan juga. Betul tak? Hutan pelancongan juga. Cuma tak adalah kata bawa air, pegang tangan sebelah ni. Betul tak? Cuma dalam bidang pelancongan juga. Anda minat dalam bidang penyediaan pelancongan lain-lain. Maksud saya dari aspek macam tadi lah, kerja sewa untuk pelancong, itu masih dalam bidang perkhidmatan juga. So be creative. Okay? Anda bukan hanya aku duduk dalam bidang pelancongan, aku mesti pergi hotel. Tak. Saya itu tak. Memang akan lari bidang anda. Okay? Be creative. Saya minta anda semua fikirkan benda yang kreatif untuk anda. Okay? Start pada hari ini, kalau anda duduk bidang pelancongan, ada dua. Anda mungkin minat dalam bidang hotelier. Betul? Tapi ada tak di kalangan anda semua yang nak ada fasilitis pelancongan sendiri? Angkat tangan. Fasilitis pelancongan sendiri? Tak nak? Okey. Anda tahu tak, homestay one of the pelancongan punya servis.
Betul. Airbnb one of the pelancongan service. Okay, anda tahu tak Oyo? Oyo. Dia punya founder adalah orang India, betul? Muda pada anda semua. 26 tahun. Bagaimana dia build up? Dia bukan dalam bidang industri pelancongan, tak ada. Dia tak macam student ganda. Dia hanya adalah traveller. Dia seorang traveller, tapi suka duduk kat hotel bajet. So, dia kata macam mana aku nak bidang platform dalam bidang pelancongan. Yang one of the satu benda daripada idea dia tu yang anda boleh guna pakai. Betul. Anda bayangkan macam mana Booking.com, Agoda, yang OTA lain, Agoda, Booking.com, Timoloka buat dia punya platform sendiri. Macam Encik Wahid ada satu platform dia punya sistem. Anda fikirkan juga, ini semua boleh buat duit. Betul. Passion jatuh nombor 2. Nombor 1 make money. Anda buat kerja tu duit tak masuk. No point juga. Betul. Anda nak survive macam mana? So first adalah, bagi saya lah, pendapat saya, first adalah duit. Sebab anda nak survive. Nombor 2, passion, minat. So tapi jangan fokus pada hotel, fokus pada semua benda yang ada sangkut paut dengan pelancongan. Okay? Belajar. Sebab sekarang ni senang untuk belajar. Anda ada social media, anda ada internet, just Google macam mana nak jadi seorang turis yang terbaik. Apa yang terbaik platform yang ada dekat sini. Okay, OTA, pecahkan. Anda buat satu graf. Aku nak jadi macam ni, aku kena study yang ni. Aku nak buka Airbnb aku sendiri, aku kena study macam ni. Aku nak yang macam ni, aku kena study macam ni. Betul. Jangan fokus aku nak pergi hotel. No. Saya tahu sebab saya dulu pernah handle satu grup Transair, bidang pelancongan. Fokus ada lain. Satu nak jadi pramugari ataupun pramugara, betul tak? Nombor 2 adalah menjadi hotelier. Jadilah hotelier kan, nak kerja mana, nak song apa semua. Saya cakap lah, boleh bekerja, tapi passion kalau tak ada, tak guna. Yang penting first adalah income, duit. Okay, itu saja. Terima kasih. Kita teruskan lagi dengan Puan Nur Rashihah. Boleh tak you ulang soalan ni? Takut lagi dia boleh ni. Perbezaan industri sebelum dan selepas PKP. Okey. Kita tengok sebelum, actually dari segi minat orang untuk datang membuat aktiviti adventure, sebenarnya tak ada beza dari segi minat. Sebab before PKP memang semua orang untuk travel, planning aktiviti every week, every weekend. Orang yang ni lah kaki hiking ke, yang kaki travel ni, dalam sebulan tu dia dah ada jadual dia. Weekend ni pergi mana, weekend ni hiking mana, pergi gua mana, pergi pulau mana. Okay? Dari segi minat sama saja. In fact, lagi dia macam membuat-buat nak pergi keluar after PKP. Lagi dia buat planning. Jadi dari segi minat tak ada beza lah. Tapi daripada segi kata modus operandi itulah, memang banyak bermain online kan. Contoh during PKP, saya company saya ni dalam satu group Malaysian Tourism Excellence, mana dan company adventure yang mendapat persijilan tersebut. Jadi kami banyak mendapat bantuan dari segi dari segi support, macam mana kita nak pulih balik bisnes, dari segi peluang-peluang kewangan, bantuan kewangan. Okay? Banyak disampaikan balik online. Kita tengok banyak orang work from home kan during PKP. So webinar tu adalah something yang orang kata support system saya jugalah, di mana kita dapat support, sentiasa dapat information baru tentang bantuan baru, geran baru, lepas tu strategi baru. Dan kita gunakan waktu PKP tu lebih pada merancang. Kalau sebelum PKP, kita sibuk dengan kerja setiap minggu. Dalam situasi saya lah, tak kurang masa untuk membuat perancangan, sit down and rancang. Tapi bila dah terperangkap dekat rumah tu, baru saya dapat buat perancangan, take a step back and then tengok balik, apa yang aku kurang buat, apa yang aku boleh betulkan, peluang-peluang baru yang aku tak pernah explore.
Itu dari segi planning perniagaan lah. Kemudian apabila customer ni ramai dah terperangkap dekat rumah 3 bulan kan, waktu PKP tu saya melancarkan sales post PKP. Post PKP sebenarnya sales tu bukan satu yang baru lah. Kita sebenarnya ambil contoh daripada company-company gegasi atau yang lebih dikenali macam AirAsia, hotels, yang mana dia jual dulu tapi travel later. Jadi kami dalam grup kami tu berbincang tentang itulah, buat satu sales yang super sales lah orang panggil, yang mana saya sendiri tak pernah buat sales macam tu untuk Gua Batu Malui. So sebenarnya lebih kepada nak nombor satu, merancakkan lagi lah, kickstart, orang kata kickstart. Lepas PKP nanti kita nak kickstart bisnes kita macam mana kan. So kita lancarkanlah sales untuk 100 orang pertama, dan memang dalam 4 hari habis voucher yang saya jual tu. Dan sales tu sebenarnya kalau ikutkan sebelum ni saya tak buat sales. Untuk Batu Malui tu orang kata di Gua Batu Malui saya jarang buat sales sebabnya maksud saya promosi, saya jarang buat promosi sebab orang memang cari. Tapi dalam waktu PKP ni macam Cik Izzat kata tadi, terpaksa jadi kreatif ataupun tiba-tiba kreativiti tu datang, buat sales pula. Jadi kita buat sales dan kita jadi lebih kreatif dari sudut itu. Maksudnya kita explore lagi jalan-jalan buat promosi. Cuma walaupun saya habis jual voucher tu, customer masih tak dapat pakai lagi lah, because at this point Gua Batu Malui masih lagi ditutup oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. Tetapi macam kata tadi, again coming back to kreatif, cari peluang lain. Sebabkan kawan-kawan adventure yang lain yang beroperasi dekat Perak, di Gopeng kalau you all tahu, di sana adalah pusat whitewater rafting, caving, camping tepi sungai, waterfall sailing, river tubing. Di sana pun satu pusat adventure tourism. Dan disebabkan dekat sana tu usahanya semuanya adalah usaha private, bukanlah di bawah properti Jabatan Perhutanan atau mana-mana jabatan hutan, maksud saya jabatan kerajaan. Jadi mereka apabila kerajaan umum saja, KBN umum berapa hari bulan? 15 hari bulan ke 10 hari bulan Jun dah boleh mulakan aktiviti kan. Jadi mereka immediately boleh teruskan. So apa kita buat, walaupun Batu Malui tak boleh buat operasi, bila saya buat promosi dekat belah sana. So alhamdulillah dapat jugalah untuk survival sajalah. Maksudnya sebelum ni R&R Adventures memang mempunyai collaboration dengan kawan-kawan di sebelah sana. Tetapi apabila berlakunya PKP ni, kita lebih aktif dan lebih kreatif dari sudut kolaborasi. So macam-macam kolaborasi timbul lah dari sudut itu. So dan kita nampak niche market yang baru pula. Kalau sebelum ni kita lebih pada kalau di Batu Malui pelanggan kami sebenarnya kebanyakan adalah students like you, daripada sekolah sampailah ke universiti. Big groups. Kemudian kumpulan korporat, and then kumpulan hikers, geng-geng adventure yang bersendirian ni. Kalau ikutkan perancangan saya untuk tahun ni di Batu Malui ialah saya lebih nak target kepada pelancong asing. Itu nanti cabaran lah. Sebabnya di Batu Malui ni apabila kita banyak attend tu group yang saya cakap tadi, kita banyak buat kerja weekend. So saya nak tahun ni saya nak banyak akan aktiviti weekdays. What happens during weekdays kan? Memang ada juga yang datang, tapi kurang orang Malaysia. Jadi siapa yang boleh datang, keep on coming on weekdays, tak kira hari kerja, pelancong lah. Jadi agak tersekat di situ sebab target saya tahun ni ialah buat untuk fokus kepada niche market. Tadi dia disebut tentang kek kan, kek tu makin besar makin kecil. Red Ocean ni ialah satu market yang dah nak saturated kan. So dipanggil the opposite is the Blue Ocean strategy kan. So walaupun walaupun kami kecil, tapi kami pun nak menjalankan itulah Blue Ocean strategy.
pergi kepada niche market yang orang tak sentuh. In fact, saya tak pernah buat sebab company kecil, tak pernah buat investment yang besar, cuba cari peluang. Tapi bulan 1 tu sebenarnya saya fly ke China, ikut satu group tour Malaysia punya macam travel agent, untuk buat kolaborasi ataupun create new market, new orang kata deals dengan travel agent di sana. Boleh katakan CP jugalah kami ni dengan COVID. Sebab awal Januari kami ke Burma, okay, di belah bawah China, dan ada 700 travel agent seluruh China berkumpul di situ. Okay, kami berpeluang juga jumpa dengan yang Muslim Chinese travel agents, dan itu memang selari dengan plan saya tahun ni, iaitu nak bawa lebih banyak foreigners so that kita boleh penuhkan hari-hari kosong tu, Isnin sampai Khamis tu, saya sampai Jumaat. Tapi apakan daya balik saja, okay, 2 bulan lepas tu terus cut off, everything cut off. So I think you pun cakap kan, seems like dalam maybe 2-3 tahun foreigners tak boleh masuk agaknya, at least setahun. So I think I have to forget about bringing in foreigners, lebih banyak foreigner ke Batu Baduy dari yang sedia ada. So itu yang buat kita jadi kreatif tu. Lebih banyak main online, lebih banyak buat sale. Sebelum ni memang orang Google Batu Baduy jumpa, Google jumpa. Jadi sekarang ni saya kena buat promosi lebih online, dan kita explore juga Shopee. People know Shopee is a platform for buying products, makanan apa semua tu yang sales. Macam Cik Wahid kata tadi, makanan punya, food punya business memang naik kan. Dan di situ juga peluang saya untuk belajar menjual tiket-tiket voucher pelancongan, travel vouchers on Shopee. Belum ada hasil lagi, tetapi yelah, maksudnya saya baru buka mata kepada platform-platform baru untuk buat marketing. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel jabatan kita atas menceritakan cabaran yang dihadapi. Okey, sekarang ni saya nak bercakap pula tentang pandemik COVID-19 ni yang telah menular ni. Pihak kerajaan telah mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan yang melibatkan semua industri di dalam Malaysia ni macam terkendala. Orang ramai juga tak nampak nak keluar daripada rumah. Bagaimanakah pihak Tuan dan Puan menghadapi cabaran ini untuk membangun semula selepas pasca COVID-19 ni? Dan apakah strategi yang digunakan untuk mempromosikan semula organisasi Tuan dan Puan? Dan sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini juga, kerajaan telah pun mengeluarkan bantuan berbentuk penjara, JKP, Gerak Khas Prihatin, dan moratorium dan sebagainya. Adakah bantuan yang diberikan kerajaan ini membantu serba sedikit organisasi yang dijalankan pihak Tuan dan Puan? Saya mulakan dengan Tuan Wahid dulu ya. Alright, thank you. So saya nak sentuh pasal bantuan tu lah. So actually kerajaan Malaysia ni dia membantu terlalu banyak lah. Mula-mula macam kita kereta sewa ni, dia bagi moratorium, dia paksa bank semua bagi moratorium, mana kita tak perlu bayar dalam masa 6 bulan. Itu pun dah membantu banyak lah. Lepas tu dia bagi macam staff dia bagi allowance, ada yang dapat. Lepas tu boleh withdraw KWSP. And then macam saya pun, saya ada kaunter kereta sewa dekat airport di Tulu, Sarawak. So yang tu pun government bagi waive 3 bulan. Dia bukannya tak bayar, tapi dia extend 3 bulan. So and then banyak geran-geran yang dibagi. So kerajaan Malaysia ni, dia kalau tak silap saya, hari tu kan dibagi 250 bilion kan. Dia pump duit dalam ekonomi. So bantuan tu terlalu banyak lah kalau kita nak banding dengan negara luar semua. And then sekarang ni itulah, rakyat Malaysia ada banyak duit sekarang ni kan. So sebab itulah e-commerce sekarang ni tengah meletup-letup, buat orang banyak duit. Alright, so saya nak cerita pasal yang apa cabaran, apa kita punya planning tu semua. So kalau nak ikutkan COVID-19 ni, kita boleh samakan dengan economic recession macam tahun 1930-an dulu lah kan.
So itu berlaku dekat US. So kalau ikut sejarah dia, ekonomi itu dia nak boleh balik kembali kepada asal, dia ambil masa 10 tahun. So saya assume lah, so bila orang tanya berapa lama kita nak pulih, macam masa mula-mula PKP tu saya ingat okay, tahun ni, hujung tahun ni dah boleh pulih. Tapi bila saya fikir balik, mungkin dia akan ambil masa lah, mungkin setahun, 2 tahun. Sebab pelancongan ni dia macam company saya banyak bergantung, banyak sumber tu datang daripada pelancong. Kalau kita domestik tu boleh, tapi itulah kita bersaing dengan orang lain tu semua kan. And then sekarang ni tahun 2020. Sebenarnya kalau kita tengok, ini adalah satu revolusi. Kita start daripada, kita tengok tahun 2000. Masa tu internet baru nak berkembang. Tahun 2000 masa tu saya masih belajar dekat universiti. Saya buat degree. So masa tu internet wifi tak ada lagi masa tu. Kalau nak pakai kalau masa dulu kena pakai modem pun. Modem masa tu. Telefon tu masih belum ada smartphone dulu. Kita dulu kalau internet tu kena pakai GPRS. Memang slow gila. Orang sekarang ni laju kan, ada fiber lah, 3G lah, 4G lah, laju. So masa tu lah Alibaba muncul. Alibaba dia start buat online. Sekarang ni kita tengok Alibaba, what happened to Alibaba. Alibaba sekarang ni dah billion dollar company. Tapi Alibaba dia bermula pada tahun 1999, revolusi sebab dah ada internet. Lepas tu kita masuk pada tahun 2010. 2010 apakah revolusi berlaku? Masa itulah apps sedang naik. So Facebook keluar, WhatsApp keluar, IG keluar semua. So orang dah gunakan apps. Okay, dulu macam nak buat marketing, macam saya buat kerja sewa tahun 2006. Macam mana nak buat marketing? Aku tampal je poster dekat dinding-dinding, tak apa-apa kan. Tapi sekarang ni tak payah nak tampal dah. Kau post je dekat Facebook, kau post dekat IG, dah boleh buat marketing. Sebab free kan. Dulu nak pergi lagi, nak pergi tampal, koyak lagi semua kan. So that is a revolusi. And then tahun 2020 berlaku lagi revolusi. Revolusi kita ni sekarang adalah e-commerce. Saya rasa memang Tuhan atur. Macam dulu ada orang tu nak order food panda pun tak lagi. Tapi bila PKP dia terpaksa belajar. Belajar untuk order food panda. Macam saya kan, ya tak reti nak order food panda. Tapi kau dah lapar, nak macam nak pergi kedai tak boleh, kita tahan dengan polis. So dia terpaksa belajar. So sekarang ni e-commerce tu dah makin naik. Orang dah pandai beli online. Dulu sebelum 2020 mungkin orang skeptikal lagi, nak beli online tak boleh, tak reti semua. Sekarang ni orang tak ada pilihan, terpaksa. Sebab tu lah post laju semua sampai dia punya gudang penuh. So that is a revolusi. So setiap revolusi tu kita kena ambil peluang. And then kita tak boleh melakukan benda yang sama. Macam saya nampak pelancongan ni dia adalah servis. And then servis ni dia macam siapa yang buat wedding, siapa yang buat kedai makan. And then saya tengok kawan-kawan saya, dia orang ni dia hybrid. Dia dah hybrid. Contoh ada kawan saya ni dia buat restoran. So restoran dia pun buat catering juga. So masa PKP restoran dia kena tutup. Lepas tu catering dia pun tak boleh nak jalan. Apa yang dia buat adalah dia buat macam dia partner dengan Foodpanda, delivery. Orang order dia hantar kan, dia e-commerce kan. Dulu orang nak pergi kena makan kat kedai, sekarang ni orang boleh order. Okey, lepas tu dia pun sebab dia masak, dia boleh buat produk. Dia buat produk lah, dia buat rendang lah, dia buat acar semua dia jual. So sekarang ni banyak bisnes dia hybrid, dia combine. Servis macam kawan saya pun bila PKP dah start dilonggarkan, dia start buka restoran dia, lepas tu produk pun dia jalan tu semua kan. And then macam tuan Zikri lah, dia buat Zikri you dalam property sebenarnya kan, dia beli property semua. So kawan saya pun ada juga, dia pun buat property. Sebelum PKP dia ambil bilik-bilik disewakan semua kan. So apa yang dia buat sekarang ni, dia jual dimsum. So saya tanya dia, nama dia Ajman, mana sedap
buat bilik sewa ke, buat jual dimsum. Jual dimsum lah sedap. Sebab apa? Dimsum tu dia simpan dalam peti sejuk. Kalau blackout dia kata, dimsum tu takkan marah dia. Tapi kalau dia buat bilik sewa, blackout je, customer mesej maki hamba ni, apa blackout tu semua apa? Tu kita kata banyak cekadak kan. So, and then margin dia besar. So, sekarang ni dia hybrid. Bilik sewa pun masih dia buat juga. Yang dia actually dia bukannya buat dimsum, dia jadi main distributor. Alright. Macam puan, so saya ada kawan juga. Dia dulu travel agent, dia bawa orang pelancong pergi luar negara. Sekarang ni dah tak boleh bawa. Apa yang dia buat? Dia pakat dengan mak dia buat rendang. Dia buat produk, dia masak rendang, jual. Dia banner stocking agent. Alright, so pada saya sekarang ni lah, business service kita kena hybrid, kita kena service kita mesti jalan, and then dalam masa sama kita explore a new benda. And then macam saya cakap tadi, 2020 adalah zaman e-commerce. So kalau kau ada produk, kau buat produk tu, ataupun kalau kau tak nak buat produk, kau jual produk orang. And then gunakan platform e-commerce, Shopee, Lazada, Fingo, apa lagi, and then Foodpanda apa semua. So gunakan benda tu. So kalau you ambil peluang tu, insyaAllah you akan boom. Jangan you tengok COVID apa semua, cabaran, orang kena buang kerja apa semua. Setiap apa benda yang Tuhan bagi tu mesti ada benda hikmah dia kan. So you tengok, saya lebih suka tengok side positif daripada aku nak main biola, nak bersedih apa semua. So apa peluang yang kita boleh nampak kan. Okey ke ni? Faham ke saya cakap apa ni? Teman-teman je kan. Alright, okay, thank you. Kita teruskan dengan Cik Zikril untuk memberikan pandangan. Okey, kalau nak ikutkan bantuan kerajaan Kementerian JKP itu sebenarnya sangat-sangat membantu pada perusahaan seperti yang perusahaan kecil dan sederhana, IKS lah, industri kecil dan sederhana. Memang sangat-sangat bantu, terutama dari segi bantuan kesalahan perkesok kepada gaji untuk semua industri IKS, kemudian JPK sebanyak RM3,000, betul. Lepas tu ada satu lagi bantuan khas daripada bank, contoh Tekun dan mana-mana bank lain, BSM semua ada. Semua sebenarnya sangat bantu, sangat bantu. Kalau dari aspek kita nak survive, kita nak kena hidupkan balik kita punya syarikat, memang sangat bantu. Sebab sebelum ni 3 bulan terpaksa survive, nak bayar gaji staff macam mana, kita nak pulihkan balik, nak maintain tempat tu macam mana, semua sangat bantu bila kerajaan buat begitu. Hari ini impact dia agak memang besar bila bantuan tersebut sampai kepada golongan-golongan IKS lah, industri kecil sebenarnya, syarikat-syarikat kecil. Memang impact dia nampak sangat. Cuma macam yang kita tadi, walaupun impact dia dapat, tapi dari segi kegangan pendapatan syarikat memang tetap berkurang. Kami sebagai IKS ataupun perusahaan perniagaan dalam bidang pelancongan hanya sekadar survive, menggunakan dana tersebut untuk kami survive. Okay? Untuk survive, untuk hidup, untuk teruskan. Tetapi impactnya setahun. Yang mampu survive 2 bulan, 3 bulan. Okay? Dan kami bersyukur juga, terima kasih kepada kerajaan kerana membantu golongan-golongan industri pelancongan seperti kami semua. Macam yang tadi, tetapi kami terpaksa survive lagi 6 ke 7 bulan, mungkin setahun lagi. Memang agak sedikit struggle di situ. Jadi pelbagai rintangan, kalau ada rintangan, banyak rintangan. Plan banyak. Dalam kepala ni saya pasti dalam wajib. Kemudian Cik Seha, saya sendiri dalam kepala ni rasa beribu-ribu plan ada. Macam plan mana yang nak pakai? Betul tak? Ini dah try, kadang-kadang kita dah cuba yang ni, tak jadi. Macam Puan Seha ikut pelancongan, dia nak tunjukkan balik Batu Malui, pergi jumpa dengan bahagian Jabatan Perhutanan, tak jadi. Macam saya pergi jumpa dengan bahagian pelancongan, boleh tidak untuk saya buka tempat kembal saya? Tak boleh. Mana rambut saya boleh, tak boleh? Tak boleh. Rintangan banyak, plan macam-macam ada. Marketing, kita hanya boleh mampu buat marketing saja. Okay? Dan pada masa sama terpaksa buat benda yang lain di luar kotak pemikiran. Menjadi seorang serial macam tadi saya kata tadi, seorang serial stevia. Okay? Mungkin ada yang lain macam Cik Seha tadi, dan menjadi seorang post, saya tak pasti tadi. Okay?
Jadi kalau tanya dari segi pemulihan, pemulihan dari bantuan serah dari kerajaan memang sangat bantu. Tapi yang paling seronok saya bila ada customer, ada guest datang ke tempat saya hujung minggu, ada satu kali tu guest tu datang 2 kali repeat. Saya tanya, "Oh, datang 2 kali puan? Bercuti ke apa? Bercuti. Oh iya ke? Tak pengesan ke COVID?" Tanya, kita borak-borak kosong santai. Dia kata gaji dapat bersih, motor kereta tak bayar, rumah tak payah bayar. Jadi kasi dapat bersih. Ya, kerja datang bercuti je. Ada golongan dia suruh cuti, bercuti je. Betul. Tapi tak boleh buat aktiviti. Jadi macam saya, fasiliti pelancongan okey. Tapi dari segi fasiliti saya untuk buat aktiviti tak boleh guna pakai. Start ada kerugian. Betul. Tak apalah, saya ada sedikit keuntungan di situ. Tapi bagaimana pula dengan orang macam ekor pelancongan yang nampak impact lebih besar, macam industri kerja sewa, impact lebih besar. Okay. Saya nampak impact paling besar dari aspek training saya, team building. Memang sangat-sangat terkesan, sangat-sangat besar. Okay. Memang itu punca pendapatan awal saya untuk membina satu platform dalam bidang pelancongan. Tapi memang hari ini memang tak boleh bergerak apa-apa. Jadi kesannya sangat besar. Dari segi apa yang saya buat selama ini untuk memajukan, untuk kita kata meneruskan, masih saya kata lah, pelbagai rintangan saya buat, pelbagai apa saja kerja saya buat, asalkan syarikat yang saya bina sebelum ni kekal. Okay? Itu saja. Okay, terima kasih. Dan hari diteruskan dengan Puan Rasha pula. Terima kasih. Soalan dia tadi tentang ni peranan pihak kerajaan. Okey. Sama juga macam dua panel yang lain. Memang saya dapati bantuan dari pihak kerajaan itu sangat membantu. Dan saya tengok juga kawan-kawan yang contoh macam pada saya moratorium dengan geran khas prihatin itu sangat membantulah pada saya untuk maintain survival. In fact, dengan bantuan itu jugalah saya gunakan untuk kita tak ada income, freelance staff pun tak ada income untuk bagi duit raya kepada dia orang. Kita guna balik. Nak bagi gaji tu tak dapat sebab tak ada, memang tak ada job langsung. Okay? Sebab freelance staff kita bayar upah dia based on job. So job tak ada, macam mana nak bayar? Jadi itulah dengan bantuan kerajaan tu yang sedikit sebanyak kita guna balik lah. Maksudnya bagilah duit raya, job dah tak ada, at least bagilah duit raya. Okay? Dan sebab saya ni pun satu entiti yang kecil, R&R Adventures entiti yang sangat kecil, jadi saya boleh maintain. Bayangkan tak 4 bulan tanpa bisnes, okay? Dengan bantuan kerajaan tadi saya boleh maintain. Tapi kalau katakan PKP, meaning tak boleh keluar langsung ni, berlangsung lagi 2 bulan, I think I memang out. Okay? Because kita tak ada premis lagi macam dua orang panel yang lain ya. Kita tak ada premis, tak ada melibatkan overhead yang tinggi. Tapi itulah, kalau nak sambung balik cakap pasal kena jadi kreatif waktu PKP tu selain daripada tu tadi kolaborasi yang lebih aktif dengan dengan kawan-kawan di tempat lain. Okey, kalau kita buat sales tu kadang-kadang buy white water rafting dekat sini sekian-sekian dapat diskaun voucher untuk ke Gua Batu Malui. Kan jauh tu daripada Perak ke Negeri Sembilan. Tetapi kita tahu kita punya klien adventure seekers ni tak kisah. Dari Johor ke Kedah dia orang akan travel juga. Lagi-lagi once PKPP dimulakan je, meaning dah boleh rentas negeri, memang dia orang asyik rentas negeri je. Okey. Jadi kita punya sales tu pun kita boleh kreatifkan lagi. Buy white water rafting dengan R&R dapat diskaun voucher ke Gua Batu Malui. So the next time dia datang dia dah dapat ni, dapat diskaun ke Gua Batu Malui. Okay. Dan MCO sales yang saya buat tadi tu ialah harga yang sangat rendah lah. Maksudnya buy now travel later. So buy now, gunakan voucher tu dalam masa 2 tahun lagi. Bayangkan kita buat validity voucher tu 2 tahun
nak pakai. Sebab apa? Kita nak pastikan insyaAllah dalam masa beberapa bulan kita dapat kelulusan dengan Jabatan Perhutanan dan boleh buat bisnes biasa baliklah. Di Malaysia harap je lah. Kemudian benda yang kita selama ni planning, macam Cik Z kata tadi, planning kan, something yang kita biasa planning dalam kepala je tapi terlalu sibuk untuk buat sebelum PKP. Jadi waktu PKP kita terus gerakkan usaha tu. So macam saya belum ni saya dengan kawan pernah merancang untuk keluarkan produk. Ini berkaitan dengan apa yang saya buat, sebab saya banyak main air kan. Okay. So we were thinking of creating a swimming hood untuk wanita. Memang banyak dekat pasaran, tapi saya dengan kawan saya ni, kami ni free diving. Kami buat selam bebas, iaitu menyelam, tahan nafas, one breath hold dan kita selam. Okay. So saya dan kawan saya ni kedua-duanya adalah free divers dan we have been using the same brand for so many years, swimming hood. Dan susah nak cari swimming hood tu, stok dia sangat limited, we don't know why. So that has been in our head for so long. Tapi sebab PKP ni kita tergerak, macam you kata tadi, tak boleh bergantung kat satu benda kan. Bila kita kena hit, kita macam tak boleh. You have to have a product yang boleh jalan je dalam apa keadaan dia. So kita pun barulah kita hire tailor, hire designer untuk finally hasilkan produk tu. Dia belum terhasil lagi, masih dalam proses buat prototype. Tapi kita orang kata merealisasikanlah something yang dah lama terkubur dekat kepala kan. Sebabnya kami memang dikenali sebagai orang kata orang yang suka main air. Kalau siapa follow saya di social media, walaupun saya tak cakap saya suka air, tapi orang boleh nampak daripada posting saya tu, saya ni asyik dengan air je kan. Jadi saya pun komen kata macam duyung lah apa. Sometimes kita punya passion tu orang nampak walaupun kita tak cakap. Jadi maksudnya di situ kita dah ada satu branding, okay? Ataupun orang kenal kita, oh dia ni air. Okay, dia ni air. Jadi kita nak keluarkan satu produk yang mana swimming hood tu dia macam selesa macam dia pakai tudung. Sebab orang perempuan ni dia mesti nak yang cantik-cantik, cucu dekat dahi dia ni kan, dia punya pegang dekat leher ni semua. Okay, tetapi dia praktikal kalau you diving, kalau you swimming. Macam mana kalau you swimming selalu akan ada gelembung udara. Macam mana kita nak keluarkan, macam mana kita nak pastikan pemakaian kita, swimming kita tu tak ada gangguan lah. Jadi itu salah satu orang kata hikmah PKP juga, menyebabkan kita buat something yang kita selama ni tahan ataupun tangguh. Jadi alhamdulillah bila dah ada bila kerajaan dah buka rentas negeri ni, walaupun operasi utama saya di Gua Batu Malin tu tak dapat diteruskan, okay, tetapi itu yang buat orang lain bila tak boleh pergi sini, dia akan cari aktiviti apa dia boleh buat. Jadi bila saya buat trip kayaking yang kalau ikutkan dari segi harga tu sebenarnya agak mahal, okay, tapi orang beli juga dan habis kan. Jadi alhamdulillah lah, satu tempat tak boleh buat aktiviti, kita boleh buat aktiviti dekat tempat lain, dekat negeri lain yang mungkin kelonggaran ada sikit. Terus terang saya katakan, not to be negative here, okay, kerajaan memang banyak membantu, tetapi masih ada halangan-halangan lagi, terutama di Negeri Sembilan. Saya boleh kata Negeri Sembilan agak lambat dari sudut itu untuk membolehkan pelancongan ni berlaku dengan lebih aktif kalau nak bandingkan dengan negeri lain. Jadi sebab itu dari sudut adventure tourism, aktiviti yang saya boleh buat sekarang ni semuanya berlaku di luar Negeri Sembilan. Tapi itulah orang kata tadi, kena adapt. Sini tak boleh, buat kat sana. So we cannot just have one lah. Dan dalam waktu PKP ni juga buat saya sedar, macam Cik Wahid kata tadi, bila kita main dalam domestik ni, kita punya persaingan tinggi. Macam mana kita nak jadikan kita ni lain daripada orang lain kan? Persaingan dari segi harga tu jangan cakap lah. Memang apa saja bisnes, persaingan harga, potong harga, sailang harga, itu semua ada. Tapi
saya belajar during PKP ni, bila kita macam, yelah, macam nak kata terpaksa cari jalan, macam mana kita nak jadi lain, ialah kita harus set diri kita ni ada value yang lain daripada orang lain. Sebab itu R&R Adventures merupakan salah satu daripada 38 company adventure di Malaysia yang mempunyai Malaysia Tourism Excellence Business Certification. Okay? Yang mana untuk mendapat pensijilan tu kita mesti mempunyai risk management tertentu, safety management tertentu, dan setelah mendapat pensijilan tu sebenarnya saya terpaksa menjadi tak takut untuk buang harga murah, untuk berhenti bersaing dengan murah-murah ni, tetapi fokus pada offering value. Okay, so if people tanya murah-murah, I will say I don't do cheap. I don't do cheap, I don't sell cheap, but I sell value. It doesn't mean I'm selling mahal, but I'm selling value. Okay, imagine kalau I jual whitewater rafting RM180, ada orang jual RM100, kan? Tapi you will be surprised. Orang ingat, oh mestilah orang pergi kat RM100. Tapi you will be surprised, ada customer yang nampak value tu, dia masih pergi. Sebab apa? Dia takut, kenapa ni murah sangat? Okay? And kita harga tinggi bukan saja-saja suka-suka nak margin besar lah letak tinggi, no because untuk menyediakan safety, untuk menyediakan quality, okay, kita tak dapat offer harga murah macam tu. Sebab adventure tourism, bidang yang saya berada ni, kita main world, main arus deras, berkayak, free diving, menyelam, tahan nafas, itu adalah satu bidang yang berisiko tinggi, ramai minat. Jadi kita tidak boleh neglect soal safety. Okay, jadi waktu PKPP ni yang buat saya realise betul-betul macam mana positionkan diri kita selepas ni. Sebab now from PKPP until maybe 2-3 tahun lagi, kita hanya bermain dengan domestik, kita tak ada foreigner datang, kan? So itulah peluang yang saya nampak. Saya boleh ubah saya punya fokus marketing sekarang ni, target for value customers. Bila value customers, diorang sanggup bayar for safety, quality, okay, keselamatan dan quality, kita hanya perlu serve beberapa orang saja. Contoh, kalau sebelum ni di Gua Batu Malu I kena serve 100 orang untuk dapat margin, contoh RM1,000 margin, okay, bukan untuk bersih, margin. Tapi dengan value baru kita bagi, dengan safety kita naikkan ini, macam-macam kita offer, serve 40 orang macam margin serve 100 orang. Jadi nampak tak kat situ? So during PKP ni lagi menguatkan saya punya, orang